Bila berselisih buat tak cakna, sungguh pun sudah bertentang mata. Berdalah sungguh pun jangga Cina, jika tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nurul Hanania Fariha binti Aziz daripada unit PK1 Jun 2023 persediaan ingin membentangkan atau membincangkan tentang punca-punca masalah disgrafia yang mengakibatkan masalah pembelajaran murid. Sebelum kita memulakan perbincangan kita dengan lebih lanjut, ingin saya berkongsikan satu video yang menunjukkan penerangan ataupun gambaran tentang murid-murid yang mengalami masalah disgrafia. Baiklah, seterusnya, apakah definisi disgrafia? Disgrafia adalah ketidakupayaan untuk murid membina ayat atau kesukaran dalam penulisan. Iaitu adalah definisi ataupun pemahaman yang pertama. Okey, individu disgrafia mengalami kesukaran untuk mengeja, mengenal tata bahasa dan menanda wacana serta kemahiran penulisan yang lain. Seterusnya, individu disgrafia juga mengalami kesukaran dalam penulisan yang melibatkan pembinaan ayat dan penyusunan maklumat. Baiklah, seterusnya marilah kita mendengar tentang pendapat seseorang tentang masalah disgrafia. Dia 1995 mendefinisikan disgrafia sebagai murid yang mempunyai masalah penulisan dengan kesukaran dalam mengeja, menulis menggunakan tangan, penulisan yang tidak kemas, tidak betul dan sukar dibaca serta bermasalah ketika memindahkan sesuatu maklumat ke dalam kertas. Okey, ini adalah kerana memerlukan satu set kemahiran motor halus. Motor halus adalah pergerakan jari dan kemahiran memproses maklumat untuk ketika dalam suatu penulisan. Okey, ini merupakan contoh-contoh tulisan murid yang mengalami masalah disgrafia. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke topik perbualan hangat dalam perbincangan kita pada hari ini. Okey, iaitu punca-punca disgrafia. Okey, apa yang saya telah mengkaji, punca-punca disgrafia yang saya dapat temui terbahagi kepada 6. Pertama ialah gangguan psikomotor, tekanan dalam pembelajaran, kemalangan, kelemahan dalam proses pendengaran, seterusnya kesihatan mental dan akhir sekali ialah daripada faktor genetik. Baiklah, punca yang pertama ialah gangguan psikomotor. Okey, gangguan psikomotor terdiri daripada gangguan motor halus ataupun motor kasar, mempengaruhi aktiviti pergerakan seluruh otot badan. Okey, motor kasar melibatkan otot-otot besar, contohnya aktiviti berjalan, berlari, melompat ataupun duduk. Okey, bagi motor halus ialah melibatkan otot-otot kecil. Contoh otot-otot kecil adalah pada jari untuk menulis, serta koordinasi yang dapat menyeimbangkan badan seseorang murid. Seterusnya, punca murid bermasalah disgrafia ialah tekanan dalam pembelajaran. Okey, murid mengalami tekanan ketika proses pembelajaran sehingga boleh menyebabkan murid mengalami distres ataupun tertekan. Lebih-lebih lagi ketika aktiviti penulisan. Okey, contohnya guru-guru memberi tugasan dan memaksa murid untuk menyiapkan dengan cepat. Murid mengalami tekanan serta mempunyai masalah untuk mentafsir apa yang mereka pelajari, kemudian mempunyai masalah dalam penulisan mereka. Maka ibu bapa dan guru harus cakna dengan perkembangan anak-anak mereka sejak kecil supaya tidak tergolong dalam murid yang mengalami masalah disgrafia. Seterusnya, punca yang ketiga ialah kemalangan. Kecederaan kepala yang serius boleh menyebabkan kerosakan otak. Okey, bagaimana kecederaan kepala serius apabila berlaku kemalangan? Hentakan atau hentaman yang kuat boleh menyebabkan salah satu bahagian otak dinama lobus parietal, merupakan bahagian belakang otak yang boleh memberi kesan kepada masalah disgrafia.
Selain itu, ketika kehamilan juga apabila berlaku perkembangan organ dan saraf tidak sempurna juga boleh menyebabkan salah satu masalah disgrafia. Oleh itu, ibu-ibu mengandung haruslah sentiasa mengamalkan pemakanan atau gaya hidup yang sihat untuk mengelakkan ataupun menjauhi daripada anak yang bahkan dilahirkan tidak sihat. Ini adalah merupakan gambar rajah bahagian otak, iaitu bahagian lobus parietal di belakang otak yang boleh menyebabkan masalah disgrafia. Kita meneruskan kepada punca-punca yang selanjutnya. Marilah kita mengimbas kembali apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, punca yang boleh menyebabkan masalah disgrafia iaitu gangguan psikomotor. Yang kedua, tekanan dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah daripada faktor kemalangan. Punca keempat adalah kelemahan dalam proses pendengaran. Okey, kesukaran murid untuk memahami apa yang guru atau orang sekeliling menyampaikan sesuatu maklumat. Okey, tidak mampu mentafsir arahan ataupun sesuatu dalam perbualan tersebut. Okey, seorang murid itu tidak faham apa yang orang sekeliling mereka sampaikan sehingga mereka tak boleh mentafsir apa yang hendak mereka menulis. Seterusnya, faktor kelima adalah kesihatan mental. Murid mengalami gangguan emosi yang memberi kesan kepada fokus untuk berada di dalam kelas. Okey, murid suka untuk mengawal emosi dan mental. Murid akan merasakan diri mereka rendah diri dan tidak yakin untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Baiklah, punca-punca masalah berlakunya disgrafia. Yang terakhir yang ingin kita bincangkan ialah faktor genetik. Okey, bagaimana boleh terjadi masalah disgrafia melalui faktor genetik? Gen-gen yang diturunkan daripada ibu bapa yang mempunyai masalah yang sama. Yang bermaksud sama ada ibu ataupun bapa ataupun atuk, nenek, saudara mara yang mempunyai masalah yang sama. Diturunkan ketika proses kehamilan ibu. Okey, selain itu persekitaran yang merujuk kepada pengalaman luar murid. Contohnya, persekitaran yang tidak menyokong perkembangan mereka untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Seterusnya, bagaimana berlaku disgrafia ialah kedudukan nukleoprotein terletak di atas lokus kromosom yang berupa bebenah halus yang terdapat dalam nukleus sel sperma dan sel ovum. Okey, ini adalah terjadi apabila gen-gen tersebut ada ketika proses pembahagian sel dalam proses untuk melahirkan seseorang individu. Baiklah, apa yang kita telah pelajari, saya akan ada sediakan satu kuis, iaitu soalan yang pertama, berikan 3 punca masalah disgrafia. Baiklah, kita akan pergi ke tanda-tanda awal murid yang mempunyai masalah disgrafia. Okey, kita boleh terbahagi kepada 3 peringkat. Peringkat pertama adalah peringkat prasekolah, peringkat yang kedua adalah peringkat sekolah rendah, dan peringkat yang ketiga adalah peringkat sekolah menengah. Bagi peringkat prasekolah, murid lebih suka aktiviti yang mewarna daripada aktiviti untuk menulis. Okey, sering mengelakkan diri ketika aktif menulis, seperti contohnya murid mengalami emosi yang tak stabil, mengamuk, berasa marah, pergi ke tandas. Okey, seterusnya kita akan pergi ke di peringkat sekolah rendah, kesulitan untuk menulis huruf, cara memegang pensel yang kelihatan kaku, saiz huruf yang tidak teratur, mengeja satu huruf demi satu huruf dalam sesuatu perkataan tersebut, sering melakukan kesilapan dalam mengeja ataupun tata bahasa. Okey, seterusnya bagi peringkat sekolah menengah, murid sering menulis perkataan secara ringkas, struktur perkataan yang tidak lengkap, serta sering meninggalkan huruf dalam sesuatu perkataan. Selain itu, murid juga sering melakukan kesalahan yang sama, contohnya menulis perkataan baca dalam pelbagai cara walaupun dalam satu perenggan yang sama. Selain itu, kita juga akan membincangkan tentang gejala masalah disgrafia. Okey, gejala yang pertama yang boleh dapat dikesan oleh ibu bapa ataupun guru, yang pertama adalah memegang pensel ataupun alat tulis secara kaku sehingga boleh menyebabkan tangan menjadi kejang. Okey, ini boleh dikaitkan dengan masalah motor halus pada murid tersebut. Okey, seterusnya kekurangan huruf dalam perkataan ketika menulis. Maka ibu bapa haruslah cakna dengan perkembangan anak-anak sejak kecil lagi.
Kemudian sering melihat tangan ketika menulis kerana mereka tidak yakin apa yang mereka tulis adalah sama dengan apa yang mereka fikirkan. Okey, selain itu mereka menulis sambil mengeja apa yang hendak ditulis. Contohnya mereka menyalin perkataan di whiteboard dan mereka membaca dan mereka mengeja ketika menulis. Namun begitu, masalah disgrafia dapat diatasi. Okey, bagaimana kita untuk mengatasi masalah disgrafia? Yang pertama, merujuk kepada pakar fisioterapi untuk menjalani terapi. Okey, murid boleh menjalani terapi dalam motor halus, iaitu membolehkan mereka menulis ataupun keseimbangan mereka badan mereka. Seterusnya, pendedahan kepada kertas bergaris agar tulisan mereka lebih teratur dan mereka dapat yakin untuk menulis pada kertas yang tidak bergaris. Seterusnya, penggunaan pensel yang besar ataupun bersegitiga untuk memudahkan murid pegang pensel tersebut. Okey, menggunakan sering melakukan terapi menggunakan tanah liat untuk menggerakkan motor-motor halus pada jari. Kemudian mengajar murid untuk berehat setelah penat menulis. Jangan memaksa murid kerana dengan memaksa boleh menyebabkan tekanan kepada murid. Akhir sekali, menggunakan stress ball untuk meningkatkan kemampuan otot lengan dan meningkatkan koordinasi, juga berkait dengan psikomotor. Seterusnya, kita boleh dapat melihat alat bantuan murid yang mempunyai masalah disgrafia, iaitu pensel besar, kertas bergaris dan merujuk kepada pakar fisioterapi. Okey, seterusnya melatih keupayaan motor halus mereka dengan menggunakan stress ball, slime ataupun plastasi. Namun demikian, kita masih mempunyai strategi untuk membantu murid yang bermasalah disgrafia. Yang pertama, elakkan memberi arahan yang serentak dan perlu jelas. Okey, mereka yang mempunyai masalah tersebut dikategorikan sebagai masalah pembelajaran. Mereka lambat ataupun mereka sukar untuk memahami arahan-arahan yang banyak. Maka kita perlulah memberi arahan yang seringkas boleh. Contohnya, tulis, baca. Okay, macam itu. Okay, kemudian mengamalkan untuk menulis satu ayat atau satu perenggan, kemudian baru membetulkan penulisan yang salah. Okay, kemudian memberi masa tambahan ketika peperiksaan. Seterusnya, sentiasa memberi semangat dan kata-kata positif. Okay, ini boleh dituju kepada ibu bapa, guru-guru ataupun lebih lagi kepada orang sekeliling agar murid yang dikategorikan sebagai masalah disgrafia ini yakin dengan diri mereka. Baiklah, apakah kepentingan pemahaman dan kesedaran tentang masalah disgrafia dalam konteks pendidikan khas? Baiklah, yang pertama, dapat membantu murid agar tidak berasa rendah diri dengan masalah yang dialami. Okey, sebagai orang terdekat, kita harus memberi sokongan dan kata-kata kepada mereka agar mereka yakin dengan diri mereka sendiri. Seterusnya, memberi pendedahan kepada ibu bapa agar dapat mengambil tindakan sejak awal lagi, agar jika dikesan dengan lebih lambat, masalah boleh menjadi lebih rumit. Okay, seterusnya, mengesan murid yang mengalami masalah disgrafia sejak peringkat awal kanak-kanak, contohnya khususnya kepada guru-guru pra, guru-guru tadika ataupun pembantu-pembantu taska yang melihat perkembangan anak di bawah jagat mereka agak rumit ataupun pelik dengan cara penulisannya ataupun perkembangan yang lewat. Okey, seterusnya, akhir sekali membuka mata masyarakat bahawa mereka mempunyai sedikit kekurangan tetapi masih boleh berjaya dirawat jika dipantau sejak awal. Sebelum kita mengakhiri topik yang dibincangkan, saya sertakan juga kuis. Okey, kuis yang kedua adalah berikan satu gejala awal murid bermasalah disgrafia. Terangkan, berikan satu gejala saja. Okey, soalan kedua, berikan 2 contoh strategi untuk membantu masalah disgrafia. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, kesimpulannya, murid disgrafia masih boleh dirawat jika dibimbing sejak awal. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting untuk mengesan masalah anak-anak ataupun murid-murid yang mengalami masalah disgrafia. Maka, semua pihak perlulah
mempunyai pendedahan awal tentang masalah ini agar dapat mengklasifikasi sesuatu kekurangan yang dihadapi oleh seseorang murid tersebut. Hal ini adalah kerana mereka masih mempunyai peluang untuk berjaya sama seperti rakan-rakan mereka yang normal. Tertera adalah merupakan rujukan antara rujukan-rujukan yang saya gunakan dalam persembahan saya pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.